Ada? Aimi ya, Aimi Irfan ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, harap semua sihat dan dapat jaga diri. Duduk, stay kat rumah saja. Jangan keluar merayau-rayau. Kalau nak keluar merayau pun urusan penting tak apalah kan. Kalau sekadar nak kumpul, kalau boleh elak lah. Sekarang ni zaman apa kata penyebaran varian varian. Okey. So kampung pertanian itu tragedi lah bagi saya sebab kawan pada isteri saya ada yang meninggal ada yang meninggal sebaya umur baru 30 dah meninggal disebabkan COVID. So benda ni bukannya mainan rupanya. Benda ni benda yang betul perkara yang serius. So kena ambil berat lah Jangan korang ambil remeh lah. Saya awal-awal memang saya pun salah seorang juga yang ambil remeh. Tapi bila dah banyak kejadian orang yang terdekat kita mengalami penyakit tu, kita sendiri baru nak kan take care kan benda tu kan. Okay, so hari ni bab 6 Bab 6 berkaitan dengan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Right, so bab 6. Sekejap lelaki Aimi Irfan je ada. Abdullah pula. Abdul Arif. Abdul Arif. Tak ada. Tak masuk lagi. Okay. Okey, ini isi kandungan pembelajaran. Kita lihat dulu apakah isi kandungan pembelajaran dalam bab 6. Okey, topik bab 6 ni cabaran cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, isi kandungan yang awak akan belajar dalam bab 6 ini yang pertama adalah cabaran dalam Malaysia. Cabaran dalam Malaysia. Kita nak lihat apakah cabaran-cabaran dalaman dalam Malaysia setelah Malaysia dibentuk. Kalau awak lihat nota saya muka surat kedua, awak boleh tengok sekejap. Okey, dah print kan? Okey. Ada 3 perkara yang disebut dalam cabaran dalam Malaysia iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, ada cabaran politik di negeri Sarawak. Cabaran politik di negeri Sarawak. Ada isu lah. Krisis politik kat sana. Antaranya isu yang mana ahli-ahli majlis negeri, ahli kaunsil tak puas hati dengan pelantikan ketua ketua Menteri Sarawak tu dia tak terima tak terima kata Stephen Kalumnikan tu sebagai ketua Menteri Sarawak. Yang itu nanti kita bincangkan. Kemudian yang ketiga, cabaran dalaman Malaysia iaitu cabaran perpaduan kaum. Itu yang paling common lah. Okey, cabaran perpaduan kaum ataupun untuk nak memupuk perpaduan kaum itu ternyata sukar. Itu antara cabaran-cabaran yang kita terpaksa hadapi setelah Malaysia dibentuk. Sebenarnya sebelum pembentukan Malaysia lagi, orang kata perpaduan kaum ni dah wujud dah. Masalah perpaduan kaum ni dah wujud sebelum pembentukan Malaysia. Tetapi apabila setelah Malaysia dibentuk, masalah perpaduan kaum itu dah lebih ketara kita nampak. Itu antara kata senarai-senarai cabaran dalaman Malaysia lah. Okey, yang kedua, isi kandungan pembelajaran yang kita akan belajar adalah pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura pun salah satu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Adalah masalah antara pemimpin Singapura dengan pemimpin kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia tu saya sebut kerajaan persekutuan. Kalau saya sebut kerajaan persekutuan tu harap awak fahamlah. Kerajaan persekutuan tu adalah kerajaan Malaysia. So ada masalah hubungan pemimpin Singapura dengan pemimpin kerajaan persekutuan yang dipimpin Tunku Abdul Rahman. Kalau pemimpin Singapura, nama dia nanti awak akan kenal nama dia Lee Kuan Yew, LKY. LKY, Lee Kuan Yew, pemimpin PAP, PAP. Ingat nama parti Lee Kuan Yew ni? PAP, PAP. People Action Party. People Action Party, PAP.
Okey, adik-beradik dia DAP yang sekarang. Ada kat Malaysia parti dia DAP. Itu diorang kata orang kata cebisan daripada parti PAP Singapura yang kat Malaysia kita ada DAP Okey, yang ketiga menangani ancaman komunis. Itu antara cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang ketiga adalah kerana di negara kita, tak kisahlah tanah Melayu maupun Sarawak dan Sabah, terdapat ancaman komunis. Alright, ini kita lihat. Okay. Walaupun topik ancaman komunis ni sebenarnya tingkatan 4 kita dah belajar, dah belajar lebih details. Tapi apa beza topik komunis Form 4 punya dengan Form 5? Okay, kalau Form 4, dia orang kata kronologi peristiwa dalam tingkatan 4 punya silibus tentang komunis, dia sekitar tahun 1948 hingga 1960. Maksudnya 1948 tu belum merdeka. Dia ceritanya komunis tu, ancaman komunis tu wujud sebelum merdeka lagi, tahun 48 hingga 1960. Tapi untuk ancaman komunis ke bab 6 tingkatan 5 punya, dia sekitar selepas pembentukan Malaysia. Selepas pembentukan Malaysia. Dia beza harap awak fahamlah ancaman komunis sejarah tingkatan 4 punya dengan ancaman komunis kat tingkatan 5 punya. Tingkatan 5, ancaman komunis selepas Malaysia dibentuk. Apa ancaman komunis? Kita nak lihat lepas tu. Okey? Cikgu. Alright. Oh, cikgu. Okey. Ada orang nak masuk. Alright. Okey. Okey, selamat datang Siapa? Fazliana, Norman dengan siapa tadi? Dengan Nuri ni. Nuri Azika Selamat datang. Okey. Oi, ada lagi? Oh, Nur Alia. Alright. Selamat datang Nur Alia. So, seterusnya yang keempat, cabaran selepas pembentukan Malaysia yang keempat adalah isu pembangunan dan ekonomi. Okey, kalau kita lihat nota, awak tengok nota muka surat 8. Okey, tengok nota saya muka surat 8. Okey, apa antara senarai-senarai isu yang dimaksudkan itu, isu pembangunan ekonomi ni? Okey, antaranya isu berkaitan dengan pertanian, isu berkaitan dengan pengangguran dan isu berkaitan kesihatan, dan last sekali isu berkaitan taraf hidup yang berbeza. Ada 4 isu, tetapi walau bagaimanapun awak jangan lupa isu umum tu. Isu umum tu penting, lepas tu awak tahu isu yang spesifik, isu berkaitan pertanian. Ini semua isu-isu yang orang kata Malaysia perlu hadapi. Malaysia perlu hadapi. Bagaimana nak mengatasi ancaman tersebut. Okey, ini cabaran yang keempat. Cabaran yang terakhir sekali. Apakah cabaran selepas pembentukan Malaysia? Cabaran yang terakhir sekali adalah tragedi hubungan antara kaum. Awak boleh guna bahasa yang mudah masalah perpaduan kaum, hubungan kaum yang longgar, awak boleh guna bahasa awak sendiri. Tapi bahasa buku teks dia guna perkataan ayat tragedi hubungan antara kaum, ataupun senang kata untuk topik tragedi hubungan antara kaum, sebenarnya dia nak menceritakan tentang peristiwa tragedi rusuhan kaum, iaitu pada 13 Mei 1969. Okey, awak nak tahu yang detailnya kat muka surat 9. Okey, kat nota saya muka surat 9. Okey, awak boleh tengok. Okey, iaitu rusuhan kaum tragedi 13 Mei 1969. Nanti kita dapat tahulah kan, selalu kita dengar kan apa peristiwa 13 Mei 69 ni, tragedi berdarah, tragedi rusuhan kaum kan, selalu kita dengar, tapi kita tak tahu pun apa faktor-faktor dia. So korang bertuah kerana korang tahu, sebab zaman saya sekolah saya tak belajar ni topik ni. Zaman saya, silibus saya sejarah, saya tak belajar pun tentang peristiwa tragedi 13 Mei 1969. Saya tak tahu apa-apa. Saya cuma tahu Melayu Cina gaduh je, itu je. Lepas tu dah kat universiti baru saya buat pembacaan sikit-sikit kan, Google apa semua kan. Barulah tahu rupanya ada sedikit krisis politik, lepas tu masalah ekonomi orang Melayu tak puas hati. Itulah antara sebab. Lepas tu provokasi daripada orang yang menang
pilihan raya itu, kaum-kaum yang menang pilihan raya itu, dia naik atas lori, dia berteriak, dia buat provok. Itulah antara yang saya baca lah. Okey, tapi korang dimasukkan dalam silibus korang, dalam buku teks tingkatan 5, topik ini yang korang belajar. Sebab topik ini sebenarnya topik yang sensitif tau. Sebenarnya mungkin tak semua rakyat tahu kenapa benda itu berlaku, beratus-ratus mati, orang kata pertelingkahan rusuhan antara kaum Melayu dengan Cina, khususnya Melayu Cina. Isu ni sensitif lah, sukar nak orang kata nak diceritakan kat halayak. Okay, kalau dicerita pun mungkin sebahagian saja, yang kita tahu ni mungkin sebahagian saja. Kalau awak nak tahu kisah yang sebenarnya, awak kena pandai cari sumber lah. Tapi sumber tu pun sebenarnya sulit tau. Sangat susah. Saya pun pernah juga cari sumber ni kat perpustakaan-perpustakaan kat luar. Sumber berkaitan dengan tragedi 13 Mei ni memang dia, orang kata orang disembunyikan lah hal-hal sebenar. Kita tak pasti kenapa. Alright, so okay, ini isi kandungan pembelajaran. Alright, so berkaitan isi kandungan pembelajaran ni, sebenarnya ini semua adalah cabaran. Inilah cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, kalau contohlah soalan tanya kan, jelaskan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Just umum je soalan. Soalan tu terlalu umum saja. Jelaskan cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Awak boleh guna yang ini je umum ni dulu. Okay, antara cabarannya ialah berlaku, ambillah sedikit isi dalam ni kan, krisis politik di Sarawak, awak ambil lah. Kemudian berlaku pemisahan Singapura, okay. Kemudian ada ancaman komunis, ada isu pembangunan dan ekonomi, dan wujudnya tragedi hubungan antara kaum. Ini pun awak dah sebut ni dah ada 5 markah lah. Cikgu ada yang nak masuk. Ada murid nak masuk. Okay. Dia banyak sebenarnya tau. Cabaran dalaman Malaysia ni banyak. Tapi macam mana awak nak trace isi penting yang awak perlu ingat untuk menguasai soalan struktur atau esei? Dia ada cara sebenarnya. Okey, sebenarnya bukanlah kita perlu nak senaraikan semua dalam jawapan exam kita. Awak ingat sebahagian saja. Tapi kita kena belajar semua juga. Alright. Okey, so ni tips pembelajaran. Dalam bab ini murid-murid perlu mengetahui cabaran. Cabaran ni isu-isu apa isu dia? Ataupun apakah cabaran dia? Serta langkah mengatasi cabaran setelah terbentuknya Persekutuan Malaysia. Okey, ni contohlah soalan. Terdapat pelbagai cabaran setelah Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Okey, kita tahu Malaysia dibentuk pada 16 September. Kita tahu kan? Bincangkan pernyataan ini 8 markah. Contoh ni soalan. Soalan ni pun umum saja. Ini soalan bentuk umum saja tau, tak spesifik. Kalau spesifik awak memang kena ingatlah pecahan-pecahan dia tu dalam dia. Tapi kalau soalan tu bersifat umum, so simple je. Ini contohnya. Cabaran selepas pembentukan Malaysia secara sinopsisnya, ini sinopsis je tau. Gambaran yang umum saja, gambaran besar saja. Saya tak cerita spesifik. Okey, Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Jangan awak lupa, pembentukan Malaysia salah satunya adalah Singapura. Kan? Singapura join dengan kita tau. Jangan awak lupa tau, Singapura pernah bersama dengan kita. Okey? Tapi tahun 65 dia keluar. Okey, namun pelbagai cabaran yang dihadapi selepas itu. Okey, ini contohlah permulaan ayat awak kan, intro kan, introduction. Okey, awak buat ayat esei kan contohnya. Okey, barulah awak nak mula jawab kan. Antara cabaran yang Malaysia perlu hadapi setelah pembentukan ialah ni cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Dah satu markah lah kan. Selain itu kan, awak kalau awak guna ayat sambung, awak boleh guna penanda wacana. Selain itu, wujud cabaran politik di Sarawak. Terdapat cabaran politik di Sarawak. Ini bahasa umum je tau. Saya tak ajar detail lagi. Okey, nanti detail nanti kita tengok. Okey. Lepas tu awak guna apa orang kata, bagi isi yang lain. Selain itu juga terdapat cabaran memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilangkah kaum, ataupun lebih ringkas, guna lebih ringkas. Selain itu nak memupuk perpaduan masyarakat berbilang
kaum. Nak memupuk perpaduan kaum. Okey, guna bahasa yang mudah je. Itu salah satu cabaran yang Malaysia perlu hadapi. Sampai sekarang cabaran paling besar yang Malaysia perlu hadapi ialah masalah hubungan antara kaum ni. Kita memang setiap masa itu kerajaan paling tekankan. Sebab multiracial negara kita ni memang kata unik berbanding negara lain. Kalau pergi negara Jepun, memang majoriti awak tengok muka semua muka Jepun. Awak pergi negara dia, awak susah nak jumpa muka-muka Afrika Jepun ke white Jepun ke, payah. Dia mata pattern macam tu semua muka dia. Okay, kalau kat Malaysia macam-macam kan. Ni Malaysia ni. Walaupun dia berwajah India tapi dia Malaysian. Dia wajah Chinese, dia Malaysian. Wajah Iban, dia Malaysian. Okay, itu yang uniknya Malaysia ni. Dengan pelbagai bahasa lagi, pelbagai budaya lagi. So, ambil masa kerajaan untuk nak menyatu padukan masyarakat berbilang kaum ni supaya tak setia pada satu negara, iaitu Malaysia. Okay, kemudian masalah yang lain, cabaran yang lain ialah masalah hubungan antara pemimpin kerajaan persekutuan, pemimpin kerajaan sebenarnya kat sini pemimpin kerajaan persekutuan dengan pemimpin Singapura. Senang kata antara Tunku Abdul Rahman dengan Lee Kuan Yew. Ingat pemimpin kerajaan persekutuan Tunku Abdul Rahman iaitu UMNO dan Lee Kuan Yew PAP. Ada krisis ada krisis sedikit. Okey. Kemudian ada rusuhan kaum kat Singapura. Bila Singapura join Malaysia, apabila Singapura join Malaysia, so wujud rusuhan kaum kat sana. Kan? Apa sebab dia? Nanti kita ceritalah ada sebab dia. Saya tak nak cerita detail kat sini. Okey, kemudian apa ancaman lain? Apakah cabaran pembentukan Malaysia setelah pembentukan Malaysia? Lepas tu ada ancaman komunis di Sarawak oleh CCO. Okey, ancaman kumpulan CCO. CCO ni kumpulan komunis kat Sarawak tau. CCO ni kumpulan komunis yang berada di negeri Sarawak. So bila Sarawak join Malaysia, kita sangkakan kita mudah menghadapi ancaman komunis. Tetapi selepas Malaysia dibentuk, kita terpaksa berhempas pulas juga lawan komunis sebab komunis ni sentiasa nak menguasai negara kita. Awak kena ingat komunis menguasai negara kita, mula nak cuba menguasai negara kita tahun 1948. Tahun 1948 tu peristiwa apa sebenarnya kat negara kita? Korang tahu tak 48 tu? Yang kat Segamat tu ke? Bukan Segamat tak. Dia sebenarnya titik tolak dia Segamat tu salah satu lah kot. Okey. Itu cerita-cerita yang di samping. Tapi yang faktor utamanya sebab komunis ni dia nak wujudkan negara Republik Komunis. Sebab masa tu British dah mula wujudkan idea Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 48 British mula memperkenalkan idea wujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Tanah Melayu kan 48 start. So bila tahun 48 itu Tanah Melayu tu nak diwujudkan, komunis ni macam gelisau. Macam aku tak senang duduk lah. Aku tak puas hati lah. Aku nak menguasai Tanah Melayu. Aku nak menjadikan Tanah Melayu ini negara komunis yang bebas daripada penjajahan British. Faham tak? Okay. Jadi sebab tu komunis mula mengganas. Menyerang balai polis, menyerang British. Tujuan dia nak menghalau British. Lepas tu nak mewujudkan sebuah negara Republik Komunis tahun 48. Lepas tu dibunuh pula 3 pengurus ladang berbangsa Eropah. British lah 3 pengurus ladang orang British telah dibunuh oleh komunis. Lepas tu barulah Pesuruhjaya Tinggi British, nama dia masa tu Sir Edward Gent. Pesuruhjaya Tinggi British nama dia Sir Edward Gent telah mengisytiharkan undang-undang darurat pada tahun 1948. Sampailah tahun 1960. Undang-undang darurat tu lama tau. Kita undang-undang darurat COVID pun tak lama. Komunis 12 tahun. 12 tahun undang-undang darurat tu. Daripada tahun 48 hingga tahun 60. Lama Lepas tahun 60 pun Malaysia dibentuk tahun 63. Lepas Malaysia dibentuk pun komunis datang balik cuba menguasai Yang tu kita bincangkan sekarang lah. Okay? Apakah ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia? Itu nanti topik berapa nanti? Ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia tu 6.3 6.3 nanti kita tengok. Right, seterusnya
Okey, ada ancaman komunis kat Semenanjung. Itu biasalah Ada biasa. Lepas tu sampailah Tugu Negara dibom. Okey. Tugu Negara pun dibom Tugu Negara. Okey. Kemudian serangan PKM. PKM ni komunis awak nak guna PKM ke komunis pun boleh. Tak ada masalah Kalau dalam peperiksaan ikut awak lah. Kalau awak nak guna PKM, guna PKM. Semua orang besar lah. Kalau nak guna istilah komunis, gunalah istilah komunis. Bintang 3 pun boleh, tak ada masalah. Dia sama. Pihak yang sama. Cuma awak jangan guna istilah MPAJA. Ada nanti murid kan tiba-tiba suka-suka je guna MPAJ. Jangan. MPAJ tu zaman Jepun je. Okey. Dia komunis juga tapi dia zaman Jepun. Okey, kemudian serangan PKM terhadap pasukan keselamatan. Termasuklah pembunuhan pegawai kanan polis. Ketua-ketua polis negara nanti awak tengok dibunuh. Ketua polis apa semua, ketua balai dibunuh oleh komunis. Itu nak menunjukkan bahawa komunis ni bukan calang-calang. Maksudnya calang-calang ni bukannya hebat lah. Maksudnya bukan calang-calang jahat diorang. Kejahatan diorang ni bukan calang-calang. Diorang akan buru orang kata polis yang berpangkat tinggi. Nak menunjukkan kepada penduduk-penduduk Malaysia masa itu, kerajaan kamu ni tak berupaya melawan kami. Supaya nak menakut-nakutkan rakyat lah. Dan Tugu Negara dibom, saya dah sebut tadi. Dan cabaran yang lain, rusuhan kaum berlaku. Rusuhan kaum berlaku pada ini selalu murid tersalah tarikh ni. Yang ni memang awak kena hafal tarikh. Mungkin awak selalu dengar saya sebut tak perlu hafal tarikh kan, tak perlu hafal tarikh. Tapi ada beberapa peristiwa yang tarikh dia awak perlu hafal. Yang perlu awak ingat. Yang ini salah satunya yang saya sebut, yang saya nak beritahu awak. Yang ini tarikh yang awak kena ingat dan hafal lah. Kena ingat lah. Okay. 13 Mei 1969. Alright. Kalau yang lain-lain tu macam kronologi kan. Macam soalan tentang proses-proses tu, tarikh tu tak semestinya awak perlu letak. Susah kan nak hafal banyak tarikh kan. Jadi awak guna je penanda wacana seterusnya. Tapi untuk yang rusuhan kaum ini, tolonglah hafal. Yang ini saya memang tegaskan, tolong hafal. 13 Mei 1969. Okay. So, apakah masalah lain? Cabaran selepas pembentukan Malaysia, masalah lain. Okay, masalah dia ada masalah ekonomi, peluang pekerjaan yang terhad, terutamanya masyarakat Sabah Sarawak, terutamanya masyarakat Sabah dan Sarawak. Bila dia menyertai Malaysia, dia orang menghadapi masalah ekonomi. Tak tahu macam mana nak meningkatkan ekonomi dia orang. Okey. Kemudian pengangguran yang tinggi. Apa maksud pengangguran? Saya pernah tanya tahu murid bukan Melayu kat kelas. Tahu tak maksud pengangguran? Dia orang tak faham. Okey, kat sini Safina tahu tak maksud pengangguran? Safina ada tak? Ada cikgu. Apa Safina maksud pengangguran? Tak tahu. Pengangguran? Tak tahu. Tresha, pengangguran tu apa maksud dia? Macam tak ada kerja cikgu. Ya, tak ada kerja. Tak ada job. Tak ada job. Okey. Okey, tak ada kerja. Itulah pengangguran. Kalau awak habis belajar SPM ke, habis universiti ke, awak duduk je kat rumah kan. Menghabiskan beras mak ayah je kan. Itu menganggur lah tu, tak buat apa-apa, tak cari duit sendiri kan. Itu pengangguran. Alright. So, ini yang saya sebut tu istilah umum saja cabaran. Sebenarnya senang kan. Kalau soalan tanya umum lah, kalau contoh soalan tanya umum lah. Jelaskan cabaran selepas pembentukan Malaysia, senang je kan. Masalah hubungan kaum kan. Masalah ekonomi, pengangguran, sebut je ancaman komunis kat Tanah Melayu, dibom, pegawai polis dibunuh, Tugu Negara dibom kan. Senang lah. Masalah apa orang kata Singapura, pemisahan Singapura. Okey, awak boleh menguasai 8 markah lah kalau soalan tu berbentuk umum senang. Tapi kalau spesifik awak kena detail. Alright. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, apakah nasihat Tun Abdul Razak dalam bukunya Strategy for Action pada Rakyat Malaysia? Ini ada dekat buku teks awak Okey, cuba awak cari jawapan dia. Apakah jawapan dia? Okey, rujuk halaman 116. Okey, buat sekarang. Seminit 2 minit je lah. Lepas tu saya sebut nama Saya sebut nama, tolong bagi jawapan.
kod-kod lah kan, keluar apa? Keluar soalan objektif kan, soalan struktur kan, keluar gambar buku ni, Strategy for Action ni, tulisan Tun Abdul Razak Aimi Irfan. Ada? Aimi? Tun Abdul Razak Perdana Menteri ke berapa? Tahu tak? Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa? Otak loading. Hey. Dia macam mana ni otak loading ni? Norman. Tun Abdul Razak. Oh, dia dah jawab, tak apa. Aimi Irfan dah jawab. Yang kedua, betul lah tu. Soalan mudah ni. Ini saya belum tanya. Apa gelaran Tun Abdul Razak? Siapa tahu gelaran Tun Abdul Razak? Bapa Pembangunan Malaysia Ya, Bapa Pembangunan. Bagus. Tahniah. Norman Alip dah kena pindah kelas ni, Norman Alip. Tak apa lah, stay kan. Kelas tu best kan, 5 UM best. Best. Tapi awak tolonglah ajak kawan-kawan yang lain tu. Siapa Siapa? Isra ada Isra dalam ni? Tak ada. Itu masalah Dia- Isra ni. Dia dua mejak ni internet dia problem cikgu. Internet dia So dia dah tak boleh pula ajak datang rumah kan. Sekarang zaman ni. Tapi pandai-pandai korang lah Itulah masalah. Okey, siapa yang dah siap? Ada tak yang sukarela? Kalau tak ada yang sukarela, saya sebut nama. Ada sukarela? Kalau boleh cakap je lah, tak payah type. Okey, saya nak siapa Hafizul. Ya. Okey, Hafizul, cuba baca jawapan dia. Apa jawapan dia? Nasihat Tun Abdul Razak dalam buku Strategy for Action. Dalam buku Strategi for Action, Tun Abdul Razak Hussein meminta semua rakyat Malaysia agar lebih berdedikasi dalam usaha membangunkan negara menjadi tanah air yang gembira dan makmur bagi diri sendiri dan anak. Ya, okey, saya ulang balik jawapannya ialah Tun Abdul Razak menasihati semua rakyat Malaysia. Dia bagi advice, menasihati semua rakyat Malaysia agar lebih berdedikasi. Dedikasi, okey. Dedikasi ni senang kata maksudnya berusaha, lebih berusaha, ataupun kerahkanlah segala kudrat kita, tenaga kita menyumbangkan pada pembangunan negara lah, maksudnya dedikasi ni bersungguh-sungguh maksudnya. Maksud dedikasi ni bersungguh-sungguh. Awak mesti berdedikasi dalam menuntut ilmu. Maksudnya. Semua rakyat Malaysia lebih berdedikasi dalam usaha membangunkan negara, menjadikan tanah air yang gembira. Menjadikan tanah air yang gembira. Faham tak maksud dia ni? Ni bahasa-bahasa yang macam mana Ini bahasa-bahasa gaya bahasa Menjadikan tanah air yang gembira dan makmur. Apa maksud menjadikan tanah air yang gembira dan makmur ni? Ada yang nak beritahu saya tak? Apa yang dimaksudkan dengan Dr. Abdul Razak ni? Menjadikan tanah air yang gembira dan makmur. Okay. So dia lebih kurang macam ni Dia, maksud Tuan Abdul Razak ni nak menjadikan tanah air yang gembira ni, maksudnya nak menjadikan penduduk-penduduk Malaysia ni supaya hidup dalam keadaan aman, damai, peace, tenang. Ya betul, aman dan tenteram. Dia nak menjadikan negara Malaysia ni aman dan tenteram lah. Okey, itu maksud dia, menjadikan tanah air kita ni gembira. Dalam keadaan situasi sekarang pun cubalah kita gembira walaupun kadang-kadang memang tak gembira kan. Saya pun ada menghadapi masalah sedikit lah. Kadang-kadang ada tempoh masa tu murung sekejap lah kan. Mood tu lari kan. So kita cari kawan-kawan tu berbual, okey balik lah. Okay. Menjadikan tanah air yang gembira dan makmur. Makmur tu membawa maksud kata peningkatan ekonomi. Awak ingat perkataan makmur
Bukan maksud aman damai tau. Maksud makmur tu ekonomi yang baik. Rakyat berpendapatan tinggi, okey. Rakyat memiliki kuasa beli yang tinggi, itu makmur. Okey, ekonomi baiklah, ekonomi stabil. Okey. Bagi diri sendiri dan anak-anak. Okey, maksudnya untuk kita untuk kita sendiri sebagai warga negara Malaysia, kita rasa gembira lah duduk kat tanah air ni. Kita ada orang kata berkemampuan untuk membeli barangan keperluan asas dan untuk anak-anak. Anak-anak tu maksudnya untuk future lah, untuk future. Okey. Seterusnya. Alright, so kita dah masuk topik seterusnya iaitu 6.1. Cabaran dalaman Malaysia. Okey. Saya dah sebut tadi cabaran dalaman Malaysia ada 3 perkara. Cabaran dalaman Malaysia ada 3 perkara. Iaitu yang pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Awak fokus Sarawak dan Sabah aja dulu. Alright, cabaran dalaman Malaysia ni yang dimaksudkan ni cabaran pembangunan dan sosioekonomi kat Sarawak dan Sabah. Alright, yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Ni Stephen Kalungningskan dan Tawiz Lee. Ni pengganti dia nanti kita tengok cerita dia. Dan yang ketiga, wujud cabaran perpaduan kaum. Masalah perpaduan kaum lah. Ini antara cabaran cabaran yang Malaysia perlu hadapi sampai sekarang. Kalau buka. Right. Kelas, sorry. Okay, sambung Mana ni? Okay, yang kedua cabaran politik di Sarawak Yang ketiga cabaran perpaduan kaum. Okay, sampai sekarang kita kat Malaysia ni antara orang kata saya pernah lah bacakan Google apa semua Cikgu. Ya? Ali suruh accept dia. Okay. Alright. Okay, selamat datang Alis. Baru bangun tidur. Okay, so saya pernah terbaca lah kat beberapa artikel kat internet lah mungkin sumber yang dipercayai lah. Malaysia antara senarai negara yang ada orang kata indeks masalah perpaduan kaum yang tak berapa baik, masalah perkauman. Okay. Tapi benda-benda macam ni tak didedahkan sangat sebab benda yang negatif tapi itu hakikatnya So kita sama-sama lah menghindari perbuatan-perbuatan amalan rasisme ni apa semua Okay. Biasanya disebabkan politik politik dan main isu sensitif agama. So benda ni sangat kalau boleh dijauhi. Okay, seterusnya 6. Okay, dalaman Malaysia yang pertama, cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Saya pecah pada 2 bahagian. Okay, so macam ni senang awak senang keluar soalan tanya cabaran-cabaran ataupun langkah-langkah mengatasi, awak boleh pecahkan macam ni. Kalau kat buku teks dia tu campur-campur aduk So buku teks 6. Okay, buku teks dia dia susunan dia berbeza sikit. Macam saya dan nota saya dah buat macam ni lah. So kita nak lihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi Malaysia dalam urusan pembangunan sosioekonomi Sarawak. Okay, kita lihat cabaran dululah. Yang pertama, kerajaan Malaysia menghadapi cabaran untuk seimbangkan pembangunan sosioekonomi negeri Sabah dan Sarawak. Nak menyeimbangkan ni masalah. Okay, itu poin pertama. Nak menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di negeri Sabah dan Sarawak. Okay, yang kedua. Okay, cabaran dia apa? Kerana cabaran dia Sabah Sarawak ni banyak hasil bumi yang banyak.
asyik bunyi-bunyi yang banyak tu bukan cabaran lah kan. Benda yang bagus lah kan. Tapi awak kena explain hujung dia tu. Tetapi rakyat dia, walaupun hasil bumi di negeri Sabah dan Sarawak itu banyak, tapi rakyat dia masih tak tahu macam mana nak nak memanfaatkan kekayaan itu. Kerana rakyat dia masih mengamalkan pertanian sara diri. Faham? Ni cabaran penduduk Sabah Sarawak nak seimbangkan ekonomi yang huraian yang kedua lah. Okey? Rugilah kan? So kalau kita ada kekayaan hasil bumi, kita kena pandailah macam mana kita nak explore. Macam mana nak explore? Macam mana kita nak memanfaatkan hasil bumi tersebut untuk keuntungan kita sendiri. Sebelum ini negara kita dijajah kan? Kita tak pandai nak explore kekayaan yang ada di negara kita. Kan biji timah, kita pun tak tahu pun getah pun boleh ditanam kat negara kita. Kita tak tahu siapa yang bawa siapa yang bawa getah kat negara kita. Orang British tau. Apa nama dia? Saya pun lupa dah. dah lupa. Nanti saya ingat. Okay. So orang British itu yang bawa getah tanam kat negara kita. So kaya negara kita. Tapi yang kaya masa tu bukan kita. Orang British lah dia yang bawa benda tu. Kita pun tak tahu kan. Okay. So yang ketiga, apakah cabarannya? Lebih kepada masalah pengangkutan. Okay, masalah pengangkutan di negeri Sabah dan Sarawak. Kebanyakan penduduk masih bergantung dengan pengangkutan air. Okay, masalah pengangkutan boleh. Ni keyword juga. Okay, masalah pengangkutan. Okay, nak keterangan dia. Kerana mereka masih bergantung dengan pengangkutan air. Okay. Sampan ke perahu ke, itulah yang dimasukkannya. Kat buku teks memang dia tak sebut. Tapi yang kita faham, mungkin rakit. Rakit tahu kan rakit? Tahu tak rakit? Siapa yang tak tahu rakit tu apa? Boleh cek Google rakit. R-A-K-I-T. Mungkin siapa? Savina tak tahu kan R-A-K-I-T rakit tu apa? Awak boleh cek Google, tengok image. Mungkin mereka bergantung dengan pengangkutan sebegitu. Perahu sampai rakit saja. Okay? Tapi mereka tak ada pengangkutan macam kereta api. Mereka tak ada. Kereta api. Tak ada. Sebabkan bumi Sabah Sarawak kan luas. Jadi nak mengangkut bahan mentah apa semua ke kawasan industri, mereka tak ada semua benda tu. Okay? Kapal besar pun tak ada. Okay? Itulah masalah penduduk Sabah dan Sarawak. Ini cabaran dalaman lagi. Okay, kemudian kawasan pedalaman. Kita fokus kawasan pedalaman di Sabah Sarawak. Kita jangan fokus kawasan bandar tau. Bandar mungkin sekolah dah ada dah. Kalau kat Sarawak yang paling maju adalah dua tempat biasanya. Kuching dengan Miri. Miri. M-I-R-I. Miri ni banyak kaya dengan minyak. Kaya dengan minyak. Kalau Kuching tu memang orang kata pusat pentadbiran negeri Sarawak. Okay, pusat pentadbiran dia. Okay. So dua tempat ni memang majulah. Tapi tempat-tempat lain selain daripada tempat tersebut sangat mundur. Kawasan pedalaman ni tak ada sekolah. Berkemungkinan tidak ada sekolah. Okay. Zaman ini tau baru-baru nak join Malaysia ni. Okay. Kawasan pedalaman tidak berpeluang belajar di sekolah. Kerana sekolah-sekolah tertumpu hanya di kawasan bandar, iaitu sekolah vernacular Inggeris dan sekolah Cina. Hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja. Contohnya macam kat Kuching kan. Kalau Sarawak kita ada Kuching lah. Okay. Kalau Sabah kita ada Jesselton, Kota Kinabalu lah. Okay. Kalau ada pun sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Sebab tu kalau awak rajinlah mengkaji lah kan. SPM bahasa Inggeris selalu negeri mana yang paling baik? Siapa yang boleh beritahu saya? Subjek bahasa Inggeris SPM negeri mana yang paling terbaik? Antara 13 negeri yang ada kat Malaysia. Negeri mana yang selalu ranking tinggi? Subjek bahasa Inggeris. Kuala Lumpur je. Kan? Sarawak. Ya, betul. Sarawak. Sarawak sebab sejarah dia. Sejarah dia memang dari dulu bahasa Inggeris. Kalau awak tengok YouTuber, blogger, pelajar-pelajar Sarawak, dia memang kebanyakannya boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Okey? Itu kajian lah Okey, kemudian
Kawasan pedalaman juga kurang sekolah dan guru terlatih. Okey, ini pun masalah juga ni. Kawasan pedalaman walaupun ada sekolah-sekolah, kemungkinan ada juga sekolah, tetapi tak kurang, kat sini disebut kurang sekolah dia tak sebut tak ada pula kat buku teks lah. Dan kurang guru terlatih. Kalau ada pun mungkin guru tangkap muat lah. Dia bukan subjek pendidikan. Dia mungkin pendidikan dia tahap biasa, bukannya seorang cikgu, tak ada kelayakan untuk menjadi seorang cikgu, tapi dia diletakkan juga untuk mengajar murid. Jadi dia ni tak tahu cara nak mengajar, just letakkan saja sebagai cikgu. Jadi murid-murid pun susah lah kan. Dia terpaksa belajar dengan cikgu yang sepatutnya tak layak jadi cikgu, yang ajar dia orang. Bukan guru terlatih. Macam saya guru terlatih lah. Sebab kena praktikal dululah apalah kan. Belajar 4 tahun, kursus pendidikan. Okay. So, jangan awak persoalkan saya lah. Cikgu ni tak layak lah ajar sejarah sebab cikgu tak ada ijazah pendidikan. Saya ada ijazah pendidikan, nak tunjuk. Ni ijazah saya. Ini ijazah, apa tulis dianugerahi ijazah sarjana muda pendidikan sejarah dengan kepujian. Kalau nampak tapi terbalik kan. Kepujian. Bukan nak bangga lah, cuma riak je. Oh sorry, bukan riak. Saja tunjuk lah. Saya pun tak lama ni, hilang ni. Tak jumpa-jumpa. Rupanya kat bilik loteng, tempat store saya. Macam mana boleh tersimpan kat store? Nasib baik jumpa balik. Saya letak balik kat bilik saya. Okay. So, dengan ijazah tu, saya nak pergi sekolah swasta pun boleh kan. Sekolah swasta ke, pusat tuition ke, tunjuk. Kalau dia kata tak percaya, betul ke awak cikgu? Bukti? Bawa je ijazah tu, tunjuk. Okay, so dia tak boleh nak nafikan lah kelayakan kita. Okay, so seterusnya. So korang cubalah usaha dulu dapat CGSPM Bahasa Melayu sejarah lulus dulu. Okay, tapi korang ni tak naklah lulus kan. Kalau boleh dapat kredit ke, kepujian C ke atas lah. Kalau yang dah dapat B tu usahakan dapat A. Dapat cemerlang lah lebih baik. Okay, kemudian ini cabaran-cabaran Okay, kemudian kita lihat pula bagaimana kerajaan Malaysia nak menghadapi masalah pembangunan sosio-ekonomi di Sabah dan Sarawak. Bagaimana nak mengatasinya, langkah mengatasi. Okay, yang pertama, Kerajaan Persekutuan ni kerajaan Malaysia berusaha nak mengimbangkan pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Okay. Dan kerajaan Malaysia buat apa? Kerajaan Persekutuan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Mempelbagaikan. Kalau kata sektor pertanian, bukan pertanian saja. Mungkin ada sektor penternakan, mungkin ada sektor perindustrian, sektor industri kecil dan sederhana, IKS. Okey, macam-macam sektor kita boleh pelbagaikan untuk orang kata menaik taraf kehidupan penduduk Sabah dan Sarawak. Itu cara mengatasilah. Okey, kemudian memujuk rakyat Sabah dan Sarawak melibatkan diri mereka dalam aktiviti komersial. Aktiviti komersial. Aktiviti komersial ni lebih kepada aktiviti pemasaran aktiviti yang melibatkan marketing, marketing yang luas. Okey. Penjualan. Kedai runcit ke, supermarket ke, jual lah kat market-market. Kita komersialkan, iklankan. Alright. Kemudian kerajaan menyusun bidang pekerjaan. Okey, ini salah satu usaha kerajaan, langkah-langkah mengatasi. Langkah-langkah mengatasi ni usahalah, sama je. Okey, kemudian kerajaan mempelbagaikan bidang pertanian komersial. Betul ke saya eja komersial ni? Saya tak pasti bahasa Melayu saya pun dah berbeza kan. Bahasa Melayu ni selalu ubah-ubah kan. Kalau korang tahu ejaan sebenar, sila komen. Eja komersial yang perkataan sebenar apa? Saya type yang mana yang betul Saya pun tak pasti eja komersial yang betul. Ada orang eja macam ni. Orang eja macam Bukan ada A ke? Itulah. Itu Itu yang mana satu? Komersial. Rasanya yang ni yang cikgu komen. Yang atas sekali ke yang bawah? Itu bahasa Melayu awak kena pentingkan tau. Kena tahu awak tanya cikgu bahasa Melayu lah.
Sebab saya sejarah dia tak kisah sangat, salah ejaan sikit pun. Yang penting bunyi dia sama. Kalau bahasa Melayu korang jangan salah tau. Siapa yang tahu beritahu saya lah. Korang kan belajar bahasa Melayu. Saya pun dah lama lupa. Okay, so seterusnya kerajaan membuka peluang pekerjaan. Itu cara-cara kerajaan persekutuan nak menghadapi masalah, nak mengatasi masalah pembangunan dan sosioekonomi Sabah Sarawak. Okey, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah dan Sarawak, terutamanya berkaitan dengan petroleum. Petroleum terutama ni di Sarawak lah. Okey, maksudnya penduduk-penduduk Sarawak yang miskin-miskin itu, okey, yang masa tu keadaan hidup mereka sangat mundur, okey, dan mereka telah membuka peluang pekerjaan. Sebab ada Miri dengan Lutong kan? Ada Miri kan? Tempat kata menjana minyak kan? Mengeluarkan minyak, petroleum. Okay. Dan seterusnya kerajaan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan pedalaman. Ini cara daripada sini pun, daripada atas ni pun kan, daripada cabaran-cabaran ni pun awak boleh pusingkan balik je ayat dia. Okey, boleh faham tak? Macam kat sini masalah pengangkutan kan. Kita naik taraf pengangkutan, awak gunalah ayat macam tu. Okey, guna ayat sendiri pun, cubalah guna ayat sendiri. Okey, memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan pedalaman di Sabah Sarawak. Okey, kemudian seterusnya kerajaan persekutuan juga memperkenalkan rancangan rancangan pembangunan 5 tahun. Untuk membantu masyarakat Sabah dan Sarawak, kerajaan persekutuan kerajaan Malaysia telah memperkenalkan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, iaitu dengan memasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam rancangan tersebut bermula tahun 66. Okey, tahun 66 rancangan pembangunan 5 tahun hanya bermula pada tahun 1966. 5 tahun tau. 1966, 67, 68, 69, 1970. Okey, so 5 tahun je. Kalau nanti dah masuk tahun 1970 hingga 74 ke 75 macam tu, itu dah masuk rancangan pembangunan rancangan Malaysia yang kedua lah. Dia macam tu, disusunan dia 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Okey. Kemudian langkah mengatasi seterusnya memajukan sistem pendidikan. Okey. Kenapa perlu memajukan sistem pendidikan? Sebab cabaran ada kat sini sistem pendidikan kan. Ada yang tak berpeluang belajar. Okey. So perlulah kerajaan nak majukan sistem pendidikan. Dengan bagaimana nak majukan sistem pendidikan ni? Dengan bina sekolah, terutamanya di kawasan pedalaman kan. Bina sekolah dan sediakan guru terlatih, menyediakan guru terlatih untuk penduduk, terutamanya kawasan pedalaman ataupun terutamanya untuk kaum bumi putera. Okey. Kenapa untuk kaum bumi putera? Siapa boleh beritahu saya? Kenapa kat sini disebut last kali ni? Ni ayat buku Kenapa dicakap kat sini menyediakan guru terlatih ataupun bina sekolah untuk penduduk kaum bumi putera? Kenapa untuk kaum bumi putera? Boleh beritahu saya tak? Kenapa bukan untuk orang Cina juga? Kat Sarawak pun ramai orang Cina tau. Kenapa bukan untuk orang Cina juga ke? Untuk kaum-kaum lain ke? Kenapa untuk bumi putera ni? Pendidikan dan sekolah ni untuk guru hantar kat kawasan-kawasan untuk kaum-kaum bumi putera. Kenapa? Ada tak yang ingat? Nak menjawab persoalan ni. Apa dia? Bizul? Tak, saya cakap dulu. Kalau saya cakap dah bagi jawapan dah. Cuba bagi pandangan awak dulu. Tadi cikgu dah cakap apa? Tak jadi cakap. Cuba awak bagi pandangan awak dulu. Saya pun tak jadi dia jawab tak pula. Okey, tak apa. Okey. So nak menjawab persoalan saya tadi, awak tengok sini balik. Tengok cabaran ni balik. Kalau tengok kat sini, baca yang ni kan. Awak baca yang tu. Kawasan pedalaman tak ada peluang belajar kat sekolah. Okey, belum menjawab soalan saya tadi. Kerana sekolah-sekolah hanya tertumpu di kawasan bandar, iaitu sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Awak rasalah orang-orang yang pedalaman tu, yang betul-betul pedalaman tau, bukan bandar tau. Orang Iban ke, orang apa-apa bangsa ke,
Murut ke, saya tak pasti etnik-etnik di Sarawak ni, Bidayuh ke apa semua. Okey, adakah mereka memang tahu bahasa Inggeris ataupun bahasa Cina? Persoalannya, tak kan? Jadi kerajaan perlu memberikan pendidikan untuk kaum-kaum Bumiputera ni juga. Mewujudkan sebuah sekolah kebangsaan untuk mereka, supaya mereka ada peluang untuk belajar juga, untuk menuntut ilmu. Bukan saja sekolah ni hanya tertumpu di kawasan bandar. Sebab di kawasan bandar, sekolah-sekolah yang ada adalah sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Faham tak? Manakala orang Bumiputera, dia tak duduk di kawasan bandar. So, kerajaan Malaysia cuba mengatasi masalah tersebut dengan membangunkan sekolah dan sediakan guru-guru terlatih untuk kaum Bumiputera. Bumiputera ni yang dimasukkan orang Iban lah. Iban ke orang-orang Bidayuh ke Melanau ke macam-macam kaum lah kat Sarawak tu kan. Okey, yang saya tahu Iban je lah kan. Majoriti Iban ni. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Ini baru satu tau. Pembangunan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Okey, kat sini dia tak ada cerita cabaran dan langkah mengatasi. Dia just cerita, orang kata proses penceritaan. Sebuah proses, urutan cerita. Sebab dia sebuah cerita. Jadi yang ini tak ada cabaran, tak ada langkah mengatasi. Tak ada sangat lah. Okey, so sekejap minum air dulu. Okey, dia ni ada Wak Afiq ada, Aimi paling awal tadi masuk kan. Alis ada, Antasha ada, okey Antasha ada. Fazlina ada, Farhana ada, Iman ada, Hafizul, Norman, Alia, Nurin Hazika, Nurin Kristina, Nurul Atika. Okey. Atika Alia tak ada Nurul Maisarah. Okey, Savina, Syamirah, Sarah, Syafiqah, Trisha. Berapa orang ni? 22, 21. Ada berapa orang tak masuk ni? 7-8 orang juga ni, tak ada. Okey. So dia orang tak belajar lah bab-bab awal ni. Okey, so seterusnya. Okey, apakah masalah kedua pula? Cabaran dalaman. Okey, kita masih lagi menyentuh topik 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Pertama, cabaran pembangunan sosioekonomi Sabah Sarawak. Yang kedua, cabaran dalaman Malaysia yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Politik biasa murid tak suka tau kan. Biasa lah kan. Biasa murid cikgu tak suka lah. Saya baru semalam ajar murid form 4 topik apa? Parti-parti politik lah, parti-parti politik yang nak mengadakan usaha ke arah kemerdekaan. Diorang tak boleh nak masuk topik tu. Saya tanya, okey, parti Perikatan ataupun parti Barisan Nasional terdiri pada 3 parti. Apa parti tersebut? Mereka tak tahu Mereka tak tahu. Tapi kalau korang tak pastilah, korang tahu ke tak? Parti Perikatan dengan parti Barisan Nasional tu ada 3 parti apa? Kalau saya tanya korang tahu tak jawapan dia? Ada 3 gabungan parti tu. Parti Perikatan ataupun Parti Barisan Nasional. Okey, MIC ada. Lagi? MCA. Lagi satu? UMNO. Betul lah. Tapi murid tingkat 4 tak tahu Cikgu, kita memang tak tahu langsung cikgu politik memang tak ambil tahu. Okey, saya pun cakap dengan orang. Okey, saya pun faham. Saya pun masa zaman saya student pun memang tak ambil tahu pun politik ni kan. Tak minat. Okey, tapi tak nak korang kena belajar. Okey, sebab dah ada dalam silibus korang lah. Okey. Kena cuba usaha minat. Usaha minat. Macam mana nak minat sejarah persoalannya kan, macam mana nak minat subjek sejarah. Saya minat subjek sejarah ni bukan melalui buku teks. Buku teks ni untuk saya nak menguasai peperiksaan. Zaman sekolah lah. Awak kena baca luar buku teks. Google ke, artikel ke, apa-apa, majalah. Kalau zaman saya tak ada internet kan. Zaman saya baca akhbar ataupun majalah. Jadi saya minat sejarah daripada situ lah. Ataupun tengok dokumentari sejarah. Saya minat. Perang-perang paling minat perang lah. Sejak tu lah saya minat sejarah.
Okay, perang-perang dunia apa kat Eropah itu paling minat lah. Okay, so cabaran politik di Sarawak iaitu kerana berlakunya ataupun wujudnya krisis perlembagaan. Ini keyword yang awak perlu ingat. Cabaran politik di Sarawak kerana krisis perlembagaan. Mereka mungkin tak berpuas hati tentang isi-isi perlembagaan Sarawak. Seperti itulah Okay. Okay, so dan yang kedua, apakah perkara yang mereka tak puas hati ni? Okay, 21 ahli Kaunsil Negeri tak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan. Ini Stephen Kalong Ningkan ni. 21 ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengannya. 21 orang. Okay, cikgu penting tak cikgu angka ni? Ni soalannya. Perlu tak awak hafal angka ni? Perlu. Untuk exam. Yang lain? Perlu. Lagi seorang. Perlu ke tak? Perlu. Apa? Perlu. Tak perlu. Untuk SPM tau. Untuk sekolah saya tak pasti Untuk sekolah saya tak pasti. Mungkin cikgu Dasar awak lah jawab. beratkan. Untuk SPM, saya pernah tanda SPM, angka tu tak perlu. Contoh macam kalau awak lupa angka, kalau untuk peperiksaan sebenar SPM, awak boleh buat ayat macam ni. Okay, awak boleh buat ayat macam ni. Beberapa, itu je ayat dia. Beberapa ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan. Boleh faham tak? Awak tak hafal angka kan? Awak sebut je lah, beberapa lah. Beberapa ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan. Dah dapat markah dah. Tak semestinya awak hafal angka tu. Tapi more better, awak hafal lah. Itu lebih baik lah. Okay. Tapi setakat ni SPM dia tak pentingkan benda tu sangat. Dia yang penting, dia nak isi penting je. Dia nak tanda pada isi penting. Tak puas hati tu. Tapi subjek dia kena betul lah. Subjek dia. Subjek yang dibahasakan tu apa? Subjek ahli Kaunsil Negeri dan Stephen Kalong Ningkan. Okay. At least contohlah Stephen Kalong Ningkan pun awak tak boleh hafal. Saya bagi satu cara macam mana awak nak dapat markah juga. Letak, okay. Beberapa ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan Ketua Menteri Sarawak ketika itu. Buat ayat macam tu. Dengan Ketua Menteri Sarawak ketika itu. Kena sebut ketika itulah. Awak jangan sebut Ketua Menteri Sarawak kan. Ketua Menteri Sarawak ni ramai banyak satu. Buat macam tu. Dia tetap dapat markah. Sejarah ni mudah. Yang penting isi dapat. Penyampaian awak tu dapat. Dia tak semesti word by word. Tapi more better ingat. More better ingat lah. Okay, itu cara saya lah. Kalau saya zaman saya sekolah pun, kalau saya terlupa, saya buat ayat common. Boleh faham? Okay. Seterusnya, okay, ni kat sebut, saya nak jugalah sebut kat buku teks 20 ahli Kaunsil Negeri tak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan, iaitu Ketua Menteri Sarawak zaman itulah. Okay, setelah Malaysia setelah Sarawak menyertai Malaysia. Kemudian Stephen Kalong Ningkan telah dipecat. Stephen Kalong Ningkan telah dipecat oleh Gabenor Sarawak. Gabenor Sarawak ni ketua negeri Sarawak. Yang ni Ketua Menteri Sarawak. Beza Ketua Menteri dengan Ketua Negeri. Beza. Okay, Gabenor Sarawak ataupun yang di-Pertuan Negeri. Gabenor ni macam yang di-Pertua Negeri. YDPN. Alright. Dipecat. Sebab Gabenor Sarawak melihat ramai orang ahli tak puas hati dengan dia. Jadi ambil langkah selamat, nak meredakan keadaan politik di Sarawak, Gabenor Sarawak mengambil langkah pecat Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Tapi setelah itu Stephen Kalong Ningkan ni tak puas hati juga. Kenapa aku dipecat? Kenapa Gabenor Sarawak pecat aku ni? Aku buat salah apa kan? So apa yang dia buat? Dia mencabar isu ini di Mahkamah Tinggi. Mencabar isu ini di Mahkamah Tinggi Sarawak. Dia cabar. Dia naik, dia kata main mahkamah lah. Gunakan undang-undang. Okay. Dan ternyata dia menang kes. Mahkamah menangkan dia. Mahkamah Tinggi Sarawak menangkan dia. Dan dia kembali, return balik, kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak semula. Sebab dia guna law. Dia kata Gabenor Sarawak sebenarnya pecat dia dengan cara yang salah. Kan Gabenor Sarawak mungkin gunakan
kuasa mutlak dia ke kan. Tapi dia gunakan undang-undang. Saya tak buat apa-apa kesalahan dan kenapa saya dipecat serta-merta? Apa kesalahan saya? Kan? So digunakan mahkamah dan dia menang kes dan dia kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak semula. Boleh faham cerita dia? Okey, lepas dia pegang semula jawatan Ketua Menteri Sarawak balik, ahli-ahli kaunsil negeri tu tak puas hati juga. Ahli-ahli kaunsil negeri tu tak puas hati juga. Dengan buat apa? Dengan buat undi tidak percaya. Adik tak faham kan? Undi tak percaya ni benda ke tu? Undi tak percaya ni biasanya dalam majlis perundangan ataupun parlimen biasanya seseorang tu tak puas hati seseorang pegang jawatan tu, dia nak paksa orang tu turun letak jawatan, dia gunakan undi tak percaya. Pernah dengar tak zaman Datuk Seri Najib dulu? Ramai ahli parlimen nak buat undi tak percaya pada dia supaya dia minta dia letak jawatan lah apalah kan. Macam-macam lah. Tan Sri Muhyiddin apa semualah. Saya pun tak suka nak sebut politik zaman sekarang Benda-benda ni macam ni sensitif sebab saya jawab kan. Okay, so mereka cuba nak usulkan undi tak percaya. Okay, tapi kebanyakannya undi tak percaya ni tak dijalankan lah. Tapi di Sarawak ni berlaku. Okay, tetapi mendapat undi tak percaya daripada kaunsil negeri, maka berlakulah ketidakstabilan politik di Sarawak. Terjadilah ketidakstabilan politik di Sarawak. Maksudnya bila undi tak percaya ini, maksudnya Ketua Menteri Sarawak ni berubah. Ketua Menteri Sarawak telah berubah. Darurat diisytiharkan di Sarawak apabila berlaku tak stabil politik kat Sarawak. Maksud tak stabil politik ni maksudnya huru-hara, chaos. Huru-hara kan. Ada perang saudara ke macam tu lah contoh pertelingkahan antara politik sesama puak politik A dengan B. Okay. So darurat telah diisytiharkan di negeri Sarawak. Okay. Darurat diisytiharkan dan Stephen Kalongninkan akhirnya digantikan dengan Tawi Sli. Okay. Itulah cara dia. Bila kita dia macam ni lah dalam politik kadang-kala orang yang benar macam ni saya nak cakap walaupun dia benar, dia kedudukan benar tapi mungkin dia difitnah dan menyebabkan huru-hara kat negeri tersebut. Better dia undur diri. Kalau dia tak ada kekuatan lah nak lawan balik. Kalau dia tak ada kekuatan nak lawan balik, nak tegakkan balik kebenaran, better dia berundur lah berbanding dengan masalah huru-hara yang menyeluruh. Okey? Itu. Faham ke apa yang saya cakap ni? Itu bagi pandangan saya lah kalau itulah yang berlaku kat Sarawak. Okey? Sepanjang Stephen Kalongninkan pegang jawatan Ketua Menteri Sarawak, berlaku ketidakstabilan politik di Sarawak. Jadi nak redakan masalah tersebut, Gabenor Sarawak mengisytiharkan undang-undang darurat di sana. Dan menggantikan terus Stephen Kalongninkan dengan Tawi Sli, Ketua Menteri Sarawak yang baru. Okay, itu cara dia lah nak mengatasi cabaran politik ataupun krisis politik di negeri Sarawak. Okey? Boleh? Faham? Boleh tak ni? Awak kena baca sekali, awak highlight, awak tulis lagi, buat ayat awak sendiri. Jawablah, try. Awak buat soalan awak sendirilah. Awak create soalan sendiri dan awak buat jawapan sendiri. Contoh soalannya, jelaskan krisis politik yang berlaku di Sarawak. Contoh soalan macam tu. Awak terus buat jawab esei, buat bentuk penceritaan. Ataupun awak bercakap, malas sangat nak tulis, bercakap. Kalau lupa tengok balik. Macam tu. Macam mana mula-mula cerita dia seterusnya. Kalau lupa tak apa, tengok balik. Nanti lama-lama awak latih benda dia tu, awak ingat. Okey. So seterusnya cabaran perpaduan kaum. Okey, ini masalah cabaran dalaman. Cabaran dalaman Malaysia yang ketiga iaitu cabaran perpaduan kaum. Ini masalah yang common lah sampai sekarang. Okey, penduduk dia nak ceritakan kat sini bahawa penduduk Malaysia ni banyak berbilang kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Melanau, ada Iban, ada Murut, ada Kadazan Dusun, ada Bidayuh, ada Bajau. Sebenarnya banyak daripada ni, banyak. Lebih banyak. Tapi yang disenaraikan kat buku awak, yang ini je lah. So, kalau dalam exam awak tak payahlah nak tulis semua kaum-kaum tu.
Dia sebut je terdiri pada masyarakat berbilang kaum, contohnya Melayu, Cina, India. Dah cukup. Okey. Contoh tu dapat 1 markah je kan. Okey, kemudian yang kedua, perpaduan sentiasa menjadi agenda utama dalam pemerintahan negara. Ini tepat sekali, sangat tepat. Kerajaan sangat mementingkan perpaduan kaum. Kalau tengoklah mana-mana kerajaan, tak kisahlah Pakatan Harapan ke pemerintah, Perikatan Nasional ke pemerintah, BN ke pemerintah, zaman-zaman mana-mana dia akan utamakan perpaduan kaum dulu. Tapi biasalah, memang kempen politik biasalah, benda-benda tu lagu-lagukan tu, itu permainan dia orang. Itu game politik, itu memang tak payah cerita lah. Kita faham kan seni politik tu macam mana. Kalau yang faham tau, yang tak faham tu dia terpengaruh. Dia masuk jerangkap sama tu. Okay. So, bila diorang jadi pemerintah, diorang akan mementingkan perpaduan kaum. Itu sangat penting. Kalau perpaduan kaum kita teruk, pelabur luar negara, pelabur asing, tak akan nak melabur kat negara kita. Contohnya, McD tak akan wujud kat negara kita. KFC tak akan wujud kat negara kita. Watson tak akan wujud kat negara kita. Faham tak? Honda ke kereta Mitsubishi ke kereta apa-apa ke Mercedes ke tak akan masuk kat negara kita kalau mereka tak masuk kat negara kita. Itu semua daripada luar negara kan. Bawa produk tu dia orang labur sebenarnya kat negara kita. Buka cawangan, buka kilang. Dia orang melabur tu sebenarnya, urusan melabur. Kalau pergi negara-negara Afrika, negara yang miskin, mungkin McD awak tak jumpa. McD awak tak jumpa sebab orang-orang Amerika, syarikat besar kat sana. Syarikat franchise utama McD kan, contoh McD ke KFC kan. Dia pergi kat satu negara Afrika ni. Dia tak yakin, kalau kita buka restoran kat sini, siapa nak beli? Dia orang tak ada kuasa wang yang besar untuk beli makanan kami. Dia orang tak yakin nak melabur. Faham tak? Lagilah nak bangunkan hotel. Nak bangunkan hotel lagilah. Siapa nak melancong kat negara macam tu? Tak ada McD, tak ada shopping mall, tak ada kereta api, tak ada kemudahan pengangkutan. LRT apa semua pun kita pun pakai teknologi asing. Itu pelabur-pelabur lah tu maksud dia. Itu pentingnya. Nombor satu, kalau awak nak tarik pelabur asing masuk negara kita, number one, politik, kestabilan politik dulu. Kestabilan politik dulu, wujudkan kestabilan politik, cara bagaimana negara kita memupuk perpaduan kaum. Nak stabilkan politik negara kita, nombor satu, pupuk perpaduan kaum dulu. Okey? Jangan sentuh-sentuh isu sensitif ke apa, tak payah. Okey? Jangan awak panggil kaum lain ni dengan gelaran-gelaran tertentu. Saya tahu kaum lain ni panggil kita apa. Kita panggil kaum ni apa. Kita tahu gelaran-gelaran tu, janganlah awak mainkan benda-benda macam tu. Saya tengok kat media sosial tu banyak lah kan. Kanak-kanak yang belum tumbuh dengan sempurna, dia akan mainkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kan. Okey, tapi saya rasa murid saya semua kat sini semua dah matang. Okey. So yang ketiga, apa isu masalah perpaduan kaum ni? Okey, bila isu selepas Malaysia dah dibentuk, jarak antara Malaysia, Semenanjung Malaysia ni dengan Sabah Sarawak ni jauh sebenarnya. Bila jauh, nak wujudkan integrasi dan perpaduan itu masalah. Integrasi nasional dan semangat satu negara itu masalah. Jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak begitu jauh menjadi cabaran untuk mewujudkan integrasi nasional dan semangat satu negara. Alright. Sekejap saya tak tulis lagi. Hilang ke? Sekejap kelas. Oh, okey. Saya terlupa lah. Okey, kalau korang nak rujuk, apa maksud integrasi nasional dan semangat satu negara, boleh tak awak catat kat nota awak, rujuk teks halaman 140. Saya type kat sini lah. Nanti ada yang tak faham kan? Apa maksud integrasi nasional dan maksud integrasi nasional je dia bab 7 tau, kat bab 7. Sebab saya pernah terbaca lah.
Kan? Sebab kat bab 6 ni awak tak tahu maksud integrasi nasional kan. Jadi kalau awak tak tahu maksud integrasi nasional, kena rujuk muka surat 140. Hang pula laptop saya ni. Jumpa tak? Jumpa. Okay, sekejap. Okay, kenapa ni? Bab 7 pun saya belum buat lagi nota. Saya tengah buat nota 3/4 punya. Integrasi nasional. Betul. Empat kosong. Sebab ada yang tak tahu kan maksud integrasi. Maksudnya maksud integrasi kalau saya baca kat sini maksud dia lebih bersifat rakyat yang terdiri pada pelbagai etnik ni, tak kisahlah Kadazan Dusun, Sabah, Sarawak, Bidayuh, Banjar, Minangkabau, Jawa apa semua, Cantonese, Hokkien kan, Malayalam, Sing, Tamil, apa semua etnik tu, agama, wilayah hidup dalam keadaan aman dan masyarakat yang bersatu. Okey, lepas tu semua mesti beridentitikan kebangsaan. Identiti kebangsaan ni gunakan bahasa Melayu lah. Okey, dan boleh juga bahasa kedua, bahasa Inggeris. Okey, dan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Mengikut perlembagaan dan rukun negara. Itu integrasi nasional. Nak menyatu padukan kaum dengan melalui cara macam tu lah. Okey. Baik, seterusnya. Okay, so topik 6.2. Okay, kita dah lagi 45 minit Singapura ni pun tak banyak sangat rasanya. Singapura. Okay, kita sampai 6.2 lah hari ni. Nanti malam mungkin 6.3 lah. 6.3 ni banyak tau. Banyak sikit. Dia pening sikit cerita dia. 6.3 banyak. Malam ni mungkin 6.3 je lah sempat sentuh. 6.4 tak sempat saya rasa. 6.4 minggu depan. Okay. 6.4, 6.5. 6.4, 6.5 mungkin next week. Okay, so topik 6.2. Ini masalah ataupun cabaran selepas pembentukan Malaysia yang kedua iaitu pemisahan Singapura. Oh, sedihnya. Awak boleh tengok video Lee Kuan Yew dia melahirkan rasa hibur dia selepas disingkirkan oleh kerajaan persekutuan. Tunku Abdul Rahman sendiri yang menyingkirkan Lee Kuan Yew. Ada sebab kenapa Tunku Abdul Rahman menyingkirkan Singapura. Tapi ada yang pihak-pihak yang menyesal jugalah kan, yang orang kata ceraikan Singapura ni kan, cerai kita guna bahasa kita divorce okay. Singapura tak minta cerai tau. Singapura tak minta cerai. Cuma masa tu Singapura ni banyak kerenah. Banyak demand lah. Singapura masa tu banyak minta macam-macam kat kerajaan Malaysia. Tapi kerajaan Malaysia ni macam tak boleh nak layan tau. Saya cerita bahasa umum je tau. Bukan yang bahasa buku teks. Maksudnya apa yang Singapura minta-minta ni, demand-demand banyak kerenah ni, kerajaan Malaysia tak mampu nak layankan semua permintaan Singapura tu masa tu. Okay, jadi tak tahan. Sebab dia tengok kerajaan negeri lain semua baik je tau. Contohlah bagi contoh. Kerajaan negeri lain ni tak banyak kerenah. Apa yang kerajaan Malaysia sedang buat, kerajaan negeri lain tu okey je boleh follow. Tapi kerajaan Singapura ni macam-macam hal. Tak nak ikut lah. Lepas tu banyak komplain lah kan. Jadi Tunku Abdul Rahman macam stres agaknya. Okey lah kamu belah. Macam tu lah contoh. Saya guna bahasa saya je Okay, so, tapi nak cerita hal sebenar, okay, kita lihat kat sini lah. Okay, ni Persekutuan Malaysia. Ni dah 14 lah. 14 bucu ni ada masuk-masuk dia tau. Ini Singapura. Alright. So daripada bintang juga asalnya. Ada 5 bintang. Saya pun tak kaji lagi apa maksud 5 bintang ni. Okay. Singapura. Ini wajah pemimpin Kerajaan Persekutuan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, iaitu memimpin Parti Perikatan
Zaman tu dia Parti Perikatan tau. Awak kena ingat nama parti dia Parti Perikatan. Okey, terdiri pada UMNO, MCA, MIC. Dan Lee Kuan Yew, parti dia PAP, People Action Party. Okey, People Action Party, PAP. Okey, ni Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni saya tak nak cerita lah. Okey, kalau nak cerita macam-macam pula cerita dia. Okey, so dia ada pro and kontra. Dia ada hebat dia, ada tak hebat dia. Bukan tak hebat, dia hebat. Lee Kuan Yew ni bagi pandangan saya dia hebat, seorang yang hebat, pemimpin politik hebat. Tapi ada side untuk orang Melayu kita tak senang dengan dia lah untuk orang Melayu lah. Adalah beberapa ucapan dia yang kita kurang senang, tapi dalam hal membina negara dia sendiri dia hebat lah. Dalam politik dia hebat lah. Okey. So ini Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan negara kita yang usaha membawa negara kita ke arah kemerdekaan. Okey, kalau tak kerana usaha dia, negara kita tak merdeka. Okey. Kemudian kita lihat faktor ini yang penting lah. Faktor-faktor kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia. Itu bahasa mudahnya lah. Faktor-faktor kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia ataupun Singapura keluar daripada Malaysia tahun bila? 1965. Okey, kalau nak tahu tarikh tepat bila Singapura keluar 9 Ogos. Itu tarikh tepat dia. Dia Singapura keluar daripada negara kita 9 Ogos dan itu menjadi tarikh kemerdekaan Singapura. Menjadi tarikh kemerdekaan negara dia Singapura. Okey, majulah Singapura. Okey, kemudian politik. Ada pecah pada 3 bahagian. Apa faktor-faktor dia? Ada masalah politik, ekonomi dan masalah perkauman. Okey? Sekejap Sekejap lah. Korang bacalah dulu ni. Faham ke tak faham? Okey. Okey, boleh sambung Okey, faktor-faktor pemisahan Singapura. Okey, pertama faktor politik faktor politik menyebabkan Singapura berpisah dengan Malaysia. Okey, kita nak tengok apa faktor politik yang diceritakan kat sini kat buku awak. Okey, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Ini point dia, keyword dia. Okey. Siapa masuk tu? Okey, selamat datang Daniel. Lambat Daniel baru join. Tidur Okey. So ini pertama sebab Lee Kuan Yew menganggap sejak Singapura menyertai Malaysia, Singapura ni tak ada, orang kata tak ada peranan yang besar dalam memajukan kerajaan Malaysia lah. Dia tak ada peranan yang besar dalam usaha nak memajukan negara. Sebab dia macam nak jadi orang kata dominan juga. Dia cuba nak berdominan juga. Walaupun dia sebenarnya merupakan kerajaan negeri, dia ada kuasa otonomi dia sendiri. Singapura ni ada otonomi dia sendiri tau. Banyak kuasa-kuasa khas
Kerajaan Malaysia dah bagi kat dia. Tapi dia cuba nak mendominasi negara kita masa tu, negara Malaysia. Sebab itu antara sebab lah kenapa Tunku Abdul Rahman macam rasa bimbang kalau terus Singapura ni dalam Malaysia. Dan kat sini dia cerita Lee Kuan Yew sendiri tak puas hati kerana peranan kerajaan Singapura itu begitu terhad. Limit. Begitu limit. Alright. Yang kedua, wujud konflik antara pemimpin perikatan dan PAP. Ada konflik antara pemimpin perikatan dan PAP. Konflik antara pemimpin. Okey, senang je. Yang ni tak susah. Okey, konflik antara pemimpin. Perikatan ni siapa pemimpin dia? Tunku Abdul Rahman. PAP siapa pemimpin dia? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Alright. Okay. Itulah cerita dia, konflik antara dia orang sendiri. Sebab tu Singapura berpisah dengan Malaysia. Okay. Yang ketiga. Ini antara sebab utama tau. Ini antara sebab utama. Kenapa Tunku Abdul Rahman tidak begitu senang dengan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew dia menuntut hak sama rata. Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata semua kaum. Melalui kempen. Dia ada satu kempen iaitu kempen dia Malaysia. Banyaknya. Kempen Malaysia. Alright. Sebab awak kena tahu tau. Dalam perlembagaan negara kita, kedudukan istimewa diberikan terhadap orang Melayu di tanah Melayu, di Semenanjung lah di Semenanjung Malaysia, orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, kedudukan istimewa. Dia orang pun ada hak yang sama macam kita, orang Melayu, Sabah Sarawak ni. Orang peribumi bukan orang yang bukan peribumi. Okey. Jadi bila Lee Kuan Yew Singapura dah join Malaysia tahun 63, setiap kali kempen pilihan raya dia selalu orang kata menjalankan kempen Malaysia. Kan maksudnya hak sama rata lah. Dia nak menuntut semua kaum mendapat hak sama. Tak ada kata urusan hak istimewa lagi lah. Senang kata dia macam seolah-olah nak menolak kedudukan istimewa itu. Itu yang begitu dibimbangi oleh parti-parti, orang kata parti perikatan terutamanya parti perikatan bimbang. Okey. Dan seterusnya yang kedua, faktor ekonomi. Okey, faktor ekonomi apa pula masalah dia? Apa yang tak puas hati pula yang menyebabkan diorang ni keluar daripada Malaysia? Okey, Singapura sedang meminta pembukaan pasaran bersama disegerakan. Singapura meminta pembukaan pasaran bersama disegerakan. Okey, dia macam terlalu abang kata mendesak. Faham tak? Mendesak, memaksa. Segeralah kita buka pasaran bersama. Maksudnya kalau Malaysia orang kata dapat cukai-cukai import daripada negara luar, Singapura pun macam nak sama dapat faedah tu. Dia macam seolah-olah nak dapat faedah yang sama macam kerajaan Malaysia dapat. Tak boleh lah, kamu kerajaan negeri kan. Peranan kamu tak sama dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan harus dapat lebih sedikit berbanding kerajaan negeri. Itu orang kena tahu. Jadi Singapura ni macam rasa nak sama kedudukan dia macam kerajaan persekutuan KL. Tak boleh lah kan. Okay, dia minta pembukaan pasaran bersama itu disegerakan. Okay. Singapura tak berpuas hati. Yang kedua, Singapura tak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan persekutuan. Okay, tambahan cukai. Cadangan tambahan cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan persekutuan. Dia tak suka yang ni. Okay. Sebab kerajaan Malaysia mengenakan, dia belum mengenakan lagi, baru nak mencadangkan cukai tambahan. Kerajaan Singapura tu perlu bayar. Kerajaan negeri memang perlu bayar juga pada cukai. Bayar cukai kepada kerajaan persekutuan. Jadi Singapura tak puas hati. Mungkin kerajaan negeri lain tak ada masalah nak bayar cukai tersebut kepada kerajaan Malaysia, kerajaan KL, Kuala Lumpur lah kan. Tak ada masalah. Tapi masalahnya kerajaan Singapura ni dia komplain. Tak nak, kami tak nak bayar cukai-cukai ni kepada kamu, asyik nak bayar je. Kita nak kaya juga. Macam tu. Contoh saya bagi contoh je. Okey. Cadangan tambahan. Tak puas hati dengan cadangan tambahan cukai
yang perlu dibayar kepada kerajaan persekutuan. Yang ketiga, apa sebab dia tak puas hati ni, aspek ekonomi. Okey, Singapura sendiri, Singapura mengenakan kadar faedah. Singapura mengenakan kadar faedah. Faedah ni tahu tak apa? Interest, bunga, dividen. Okey, mengenakan bunga interest, dividen terhadap sebahagian daripada pinjamannya sebanyak 150 juta. Pinjamannya sebanyak yang diberikan kepada kerajaan persekutuan. Dia panjang sikit yang ni tau. Awak boleh guna conclusion ayat macam ni lah. Singapura kenakan kadar faedah kepada kerajaan persekutuan ataupun kepada kerajaan Malaysia terhadap pinjaman yang telah diberikan. Senang kata Singapura pernah bagi pinjam. Singapura ni sebenarnya kerajaan kaya tau. Sebelum dan selepas dia join Malaysia, Singapura ni memang kerajaan yang kaya. Jadi dia bagi pinjaman kepada kerajaan Malaysia iaitu sebanyak 150 juta. Kerajaan Malaysia minta jugalah sikit-sikit. Kerajaan negeri paling kaya masa tu kerajaan Singapura tau. Singapura paling kaya. Jadi Malaysia minta pinjam 150 juta tapi dia mengenakan kadar faedah yang mungkin tinggi, yang tak munasabah, yang mungkin kerajaan Malaysia tak puas hati kenapa kadar faedah itu dikenakan terhadapnya. Walaupun dia sebenarnya dia pinjam duit tu pun bukan tujuan nak boros. Kerajaan Malaysia pinjam duit pada Singapura tu tujuannya untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Boleh faham tak? Tujuan kerajaan Malaysia nak pinjam duit pada Singapura 150 juta tu untuk membangunkan negeri dalam Malaysia juga iaitu Sabah dan Sarawak. Okey? Pinjam biasa pulang balik lah. Okey, tak ada masalah kerajaan Malaysia nak pulang balik. Tapi masalahnya sekarang Singapura minta kadar orang kata kadar faedah terhadap pinjaman dia. Faham tak faedah tu apa? Bunga. Kalau kita pinjam along kan, contohlah kita pinjam along tu, along tu, awak buat bisnes sate lah contoh. Awak nak perlukan 10,000 kan, awak nak perlukan 10,000. Tapi along kenakan sebanyak 100,000 awak pulang balik kat dia. Awak dapat duit, mungkin tak sampai 10,000 pun, mungkin dapat 8,500 je. Duit proses, tolak duit proses, duit apa-apa semua. Awak dapat 8,500 kat tangan untuk awak membelanjakan modal perniagaan awak. Tapi awak terpaksa bayar bulan-bulan kepada along itu, ceti haram tu. Sampai cukup tahun, cukup bulan. Total semua awak bayar kat along tu sebenarnya dah 100,000. Awak dapat duit 8,500 je atas dasar 10,000 je. So itulah sama maksud macam Singapura mengenakan kadar faedah kepada kerajaan persekutuan. Boleh faham tak ayat saya ni? Ini ayat buku teks lah. Ayat buku teks mungkin ayat dia macam tu, awak kena fahamkan betul-betul lah. Itu sebenarnya. Yang kerajaan kita sebenarnya tak puas hati dengan Singapura yang mengenakan kadar faedah terhadap 150 juta. Tujuannya tak bukan untuk kebaikan juga, untuk bangunkan Sabah dan Sarawak. Okey? Biasalah. Singapura dia nak kaya, nak terus kaya. Dalam urusan orang kata pembelian air pun. Singapura, saya pun dah lupa Dr. Mahathir mempertikai lah kan kerajaan Singapura sampai sekarang. Kan perjanjian tu dah lama dah, tahun awal 1900. Harga sekian. Tapi harga tu tak munasabah sampai sekarang. Kan kita nak jual harga ni, Singapura kata tak boleh, harga perjanjian sekian-sekian kan. Berapa sen je segelen. Kan berapa ribu galen, harga dia berapa sen je. Tapi Singapura jual balik kat kita, orang kata air yang dah diproses tu jauh lebih mahal. Singapura dapat keuntungan lebih berbanding kita. Yang kita jual ni kepada dia dapat keuntungan lebih daripada apa yang kita dapat. So Dr. Mahathir pun pernah lah nak ubah balik perjanjian tu. Urusan jual beli air ni dengan Singapura. Tapi Singapura dia tak cukup, dia tamak sikit. Saya jujur kat sini. Singapura dia tamak. Dia tak boleh nak bertolak ansur dengan kita. Dia nak kaya seorang-seorang. Malaysia biar tak apa, miskin tak apa. Jadi bagi saya pemimpin perlu tegas lah kan dalam urusan tu. Takkan kita nak rugi seorang. Singapura terus kaya. Dia pandai main perjanjian. Okay, macam British juga. Pandai main perjanjian. Okay, seterusnya. Okay, masalah perkauman. Ini masalah kat mana-mana pun sama. Okay, setelah Singapura join Malaysia, ada masalah perkauman kat negara sana, kat negeri sana, Singapura.
Okey, rusuhan kaum berlaku di Singapura pada 21 Julai 1964. Okey, kalau tak boleh ingat tarikh pun tak ada masalah. Okey, kemudian masalah perkauman ini wujud disebabkan apa? Okey, masalah perkauman kat Singapura wujud disebabkan usaha menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Maka berlakulah ketegangan antara kaum kat sana. Itu antara faktor lah kenapa wujudnya rusuhan kaum kat Singapura, sebab pemimpin Singapura memang tak habis-habis nak menuntut hak sama rata. Sebab awak kena tahu, Singapura majoriti bukan Melayu Singapura majoriti rakyat dia bukan Melayu. Jadi mereka macam terasalah kenapa orang Melayu boleh dapat hak istimewa. Orang-orang yang kami ni majoriti kat sini kami tak dapat apa-apa. Faham tak? Sebaliknya mereka tak puas hati kenapa Sabah Sarawak yang join Malaysia dapat hak istimewa. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Itu yang mereka rasalah kot. Mungkin itu yang dia tak puas hati, dia main kempen tu. Jadi kaum minoriti kat Singapura, orang Melayu, tak puas hati kenapa kamu nak mempersoalkan benda tu. Itu dalam perlembagaan Malaysia dah sebut. Kamu tak boleh persoalkan benda tu. Kan? Jadi berlakulah rusuhan kaum, politik biasalah. Okay? Politik biasa. Tapi Pulau Pinang dia tak komplain. Pulau Pinang majoriti bukan Melayu juga kan. Bukan Melayu pun ramai kat Pulau Pinang. Kan? Negeri Pulau Pinang. Sebab dulu negeri selat. Okay. Singapura negeri selat. Tapi Melaka dia dah mula balance lah Melayu dengan bukan Melayu. Okay. Kalau Pulau Pinang pun bukan Melayu ramai. Tapi dia orang tak komplain sangat Pulau Pinang. Tapi yang komplain banyak ni Singapura. Itu antara sebab lah kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia. Atas sebab mereka menuntut usaha hak sama rata. Yang dipimpin siapa? Lee Kuan Yew, PAP. Right? So, terus proses dan kronologi permisahan Singapura. Okay? Biasa proses kronologi ni biasa murid tak suka nak hafal kan? Jadi kalau bila keluar soalan exam kan, ceritakan kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. So awak kena hafal ni proses dia. Jangan ambil last kali tiba-tiba awak susun atas. Tak boleh, dia kena ikut urutan dalam peperiksaan mesti ikut urutan. Sebab dia sebuah proses ataupun kronologi. Okey, ini info Pemisahan Singapura memang tidak dapat dielakkan. So tak boleh nak menyesal memang tak dapat elakkan kerana zaman itu dah mula huru-hara. Konflik politik terus berpanjangan. Okey, langkah ini kenapa Singapura terpaksa berpisah? Tujuannya untuk menjaga kepentingan kedua-dua negara. Okey. Dan menjaga kemakmuran rakyat. Okey, ada dua sebab Sebenarnya sebab dia banyak. Okey, tapi yang kat buku awak disebut dua je. Okey, so ini yang pertama. 29 Jun tahun 65 sebenarnya bermula tahun 65 usaha nak keluarkan Singapura daripada Malaysia. Usaha itu dah mula dibuat pada tahun 1965 pada 29 Jun bulan 6 Okey. Mereka berunding pada peringkat awal. Berunding lah nak baik-baik kan. Rundingan melibatkan Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew, tapi gagal rundingan tu gagal. Okey, pada bulan berikutnya 1 Julai berapa hari kan, 2-3 hari selepas itu, 1 Julai 65, selepas rundingan tu tak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak pula main peranan Tun Abdul Razak, mana ni? Okey, Tun Abdul Razak main peranan, bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambatan. Ini semua pemimpin daripada negara Malaysia. Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin, VT Sambatan. Ini semua pemimpin kerajaan persekutuan berbincang isu pemisahan Singapura. Dah mula berbincang Tun Abdul Razak. Okey, orang kata mempengurusikanlah mesyuarat tu. Okey, kemudian awal Ogos, Julai bulan 7, bulan 8 pula. Awal bulan Julai dan awal bulan 8, awal Ogos 65, mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Ini kena hafal lah sebab ini kata nama khas. Okey, mesyuarat khas Kabinet Malaysia akhirnya bersetuju dengan rancangan pemisahan Singapura. Bersetuju Dan 7 Ogos, ni awal Ogos kan, 7 Ogos 65,
Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew, ini keyword, telah menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. Okey. Maksudnya dah letak surat lah 7 Ogos. So 7 Ogos Lee Kuan Yew sendiri dah tanda tangan lah. Tunku Abdul Rahman meminta supaya Lee Kuan Yew tanda tangan, sign untuk setuju supaya Singapura keluar segera daripada Malaysia. Okey. Dah tanda tangan, dua-dua dah tanda tangan, so setujulah. Singapura tak ada isu lah. Kenapa? Diorang tak boleh nak kata tak puas hati lah kenapa disingkirkan. Sebab dia pun dah bersetuju. Okey, tanda tangan kan. Dan 9 Ogos. Ni 9 Ogos lah saya dah sebut awal-awal. Tarikh tepat Singapura keluar daripada Malaysia 9 Ogos. Okey. Iaitu Tunku Abdul Rahman dah membawa usul pemisahan Singapura ni ke dalam Parlimen. Membawa usul pemisahan ke dalam Parlimen Malaysia. Akhirnya Parlimen Malaysia meluluskan rang undang-undang. Parlimen Malaysia meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Awak kena berbalik kepada orang kata bab 2 bab 2 iaitu pindaan perlembagaan 1965. Ingat lagi tak? Pindaan perlembagaan 1965 berkaitan dengan pindaan Singapura. Singapura keluar daripada Malaysia. Awak tengok balik topik bab 2 pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan kan ada 2. Pindaan tahun 1963 dan pindaan 1965 kan. Awak tengok balik nota saya tu. Okey. So kat sini pun dia cerita benda yang sama tahun 65 juga. Okey. Parlimen Malaysia telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. So official secara rasminya Singapura keluar daripada Malaysia tarikh tepat dia 9 Ogos 1965. Okey. Ini contohlah kalau ini soalan pasaran bersama ada kat info kat buku teks pun ada. Ada yang tak faham kan apa maksud pasaran bersama kan? Pasaran bersama tu yang tuntutan Singapura ni kat ekonomi ni kan. Mana? Pasaran ni. Pembukaan pasaran bersama. Ada yang tak faham ni apa maksud pasaran bersama? Awak tengoklah kat nota awak pun ada. Pasaran bersama ialah beberapa negara menghapuskan cukai antara mereka. Maksudnya Singapura dengan kerajaan kita tak ada orang kata kenakan cukai antara satu sama lain. Menghapuskan. Kemudian mengenakan cukai import yang sama terhadap negara lain. Okey, itu pasaran bersama. Okey. Ni bawah ada topik lain So ini contoh. Tengok nota. Ini isi penting lah Contoh lah soalan kebat. Tunku Abdul Rahman bertindak untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Mengapakah beliau bertindak demikian? Faham tak soalan ni? Mengapakah beliau? Beliau ni siapa? Tunku Abdul Rahman lah. Mengapakah Tunku Abdul Rahman memisahkan Singapura daripada Malaysia? Itu kendak soalan lah. Okey, so baca jawapan ni yang saya hitamkan ni isi penting lah So kita baca lah Tindakan Tunku Abdul Rahman memisahkan Singapura daripada Malaysia ialah untuk memastikan, ini soalan kebat tau, ini boleh jadi soalan kebat sebenarnya. Awak boleh ambil daripada isi dalam buku teks dan boleh kaitkan dengan fakta lah yang ada kat buku teks dengan isi munasabah jawapan munasabah. Okey, boleh baca lah Okay, ada soalan nak tanya tak? Sebenarnya bagi saya yang setakat ni tak susah sangat lah Awak boleh baca sekali lagi. Okay. Ataupun kita bermain dengan soalan. Kita ada lagi berapa minit? 15 minit lagi kan? Setakat ni ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada yang tak faham tak? Nak tanya apa-apa, tanya je Tentang isu. Kita dah bincangkan tentang cabaran dalaman. Kan, cabaran dalaman Malaysia. Okay. Ada 3 kan? Ingat lagi tak? Apa cabaran dalaman Malaysia? Kalau awak tak payah tengok nota lah, tak payah tengok buku teks. Beringat tak? Ada 3 cabaran dalaman Malaysia apa dia? Cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Yang kedua,
cabaran politik di Sarawak. Yang ketiga, masalah perpaduan kaum ataupun cabaran nak memupuk perpaduan kaum di negara kita. Boleh guna ayat awak sendiri. Okey. Dan topik yang kedua kita bincangkan adalah isu cabaran pemisahan Singapura. Ada 3 faktor, politik, ekonomi dan masalah perpaduan. Okey. Itu je yang kita belajar hari ini. Macam panjang kan? Tapi ambil sikit-sikit, take note. Mana isi penting yang awak mudah ingat, awak catat. Okey? Saya stop dulu.